Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan usia, Allah kurniakan sehat, Allah berikan masa depan. Alhamdulillah. Jadi begini, saya nak berkongsi bersempena dengan bulan Rajab, ya, iaitu sebab Rajab ni dia berkaitan dengan solat. Jadi pagi ini saya akan berkongsi berkenaan dengan kelebihan qiyamul lail berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qiyamul lail ni apa? Qiyamul lail maksudnya adalah bangun malam. Qiyam, bangun, al-lail, malam. Bangun malam. Bangun malam untuk apa? Bangun malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama lain kepada qiyamul lail adalah contohnya tahajud, ataupun qiyam Ramadan, ataupun solatul lail. Itu semua istilah benda yang sama sahaja. Rasulullah sebut biasanya solatul lail, ya. Ada lagi beberapa istilah yang lain. Yang sebenarnya adalah bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa? Jadi pada waktu malam bila kita bangun, ada ibadah, macam-macam ibadah kita boleh buat. Dalam Islam pun ibadah terbagi kepada dua. Ada ibadah khusus, ada ibadah umum. Kalau ibadah khusus macam solat, mengaji, sedekah, puasa, itu ibadah khusus. Kalau ibadah umum macam bekerja, bakat kerja malam, itu pun dikira ibadah. Sebab dia kerja mencari rezeki yang halal, jadi kerjanya dikira ibadah. Membaca buku, ibadah. Ya, apa lagi? Bersenam, berjoging, ibadah. Kalau dia niat nak sihat badan, bila sihat dapat beribadah dengan lebih mudah. Kan? Jadi qiyamul lail ibadah yang paling disukai oleh Allah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah solat. Jadi qiyamul lail yang paling bagus adalah melaksanakan solat seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi bila solat apa? Solat tahajud dan witir. Sebab disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, solat tahajud dan witir. Solat selain daripada tahajud dan witir pun boleh. Tetapi dalam banyak hadis Nabi buat dua tu sahaja setiap kali qiyamul lail. Tahajud witir, tahajud witir, tahajud witir. Sampailah akhir hayat. Jadi ustaz saya setiap hari saya tak pernah miss buat solat taubat, solat hajat setiap hari. Tahajud witir ada juga, tapi hajat taubat saya tak tinggal. Boleh, tak ada masalah. Sebab hadis berkenaan dengan solat hajat, solat-solat lain, sebenarnya solat hajat bukan malam sahaja, siang pun boleh buat. Solat taubat bukan malam sahaja, siang pun boleh buat. Sebab itulah waktu malam Nabi khusus tahajud dan witir. Tahajud dan witir. Ya. Jadi macam tu. Baik. Dan solat Rasulullah SAW disebutkan adalah 11 rakaat dalam kebanyakan hadis. Orang tanya, ya Aisyah, wahai Aisyah, macam manakah qiyamul lail Rasulullah SAW pada bulan Ramadan? Jawab Aisyah, tidaklah qiyamul lail Rasulullah
sama ada bulan Ramadan atau bulan lain, melainkan 11 rakaat sahaja. Tapi kamu jangan tanya berapa lama Nabi berdiri, berapa lama Nabi rokok, berapa lama Nabi sujud ketika bulan Ramadan. Maknanya bulan Ramadan 11 rakaat juga. Qiyamul lail Nabi cuma berbeza, lagi panjang. Nabi berdiri, rokok dan sujud. Ya. Baik. Jadi bila kita qiyamul lail paling kurang 2 rakaat. Paling ringkas 2 rakaat. Bila kita istiqamah qiyamul lail, kalau kita tak boleh 11 rakaat pun, kita buat 2 rakaat pun okeylah, tak ada masalah. Itu pun dah dikira bagus. Yang penting istiqamah. Setiap hari sebelum datang ke surau kita qiyamul lail. Setiap hari kita bangun, kita solat 2 rakaat. Maka mudah-mudahan Allah angkat kita menjadi orang-orang yang mendirikan qiyamul lail. Ya. Bila kita ni termasuk orang yang mendirikan qiyamul lail, orang yang mendirikan qiyamul lail ni dia adalah orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah sebut di dalam surah Az-Zariyat ayat 15, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu di dalam syurga yang mengalir air mata air. Ayat 15. Ya. Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka di sana menerima nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia dhalika muhsinin, orang yang berbuat kebaikan. Orang dalam syurga ni orang bertakwa, dulu di dunia dia buat kebaikan. Ayat yang ke-17 Allah kata apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Adalah mereka dahulu sedikit sekali tidur pada waktu malam. Sikit tidur pada waktu malam. Itulah amalan kebaikan mereka. Ya, orang ahli syurga. Kalau doktor suruh 8 jam, tak sampai 8 jam dia tidur. Ya. Boleh jadi 6, 5 atau 4 dia tidur. Tapi itulah orang syurga. Dia buat apa? Sedikit tidur. Ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit tidur pada waktu sahur. Ashar ni pada waktu sahur. Waktu sahur ni waktu qiyamul lail. Wabil ashar pada waktu sahur hum yastaghfirun. Mereka ini beristighfar. Beristighfar memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Itulah qiyamul lail. Sebab dalam qiyamul lail Nabi tak pernah Nabi tak mohon ampun. Sebab dalam solat kita selalu mohon ampun. Dalam duduk antara dua sujud Rabbighfirli warhamni kita mohon ampun. Kemudian dalam tahiyat ada kita mohon ampun. Selepas salam, selepas selawat sebelum salam kita ada mohon apa? Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Kan? Kemudian kita istighfar astaghfirullah. Itu antara amalan qiyamul lail. Jadi bila kita sentiasa qiyamul lail, maka Allah angkat kita jadi orang bertakwa, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan ketahuilah, orang yang qiyamul lail ni adalah amalan orang-orang soleh, orang-orang alim daripada zaman Rasulullah sampailah kiamat. Dan Allah rakamkan orang dalam syurga adalah orang yang sikit tidur dan dia ni berqiyamul lail. Dalam surah Al-Muzammil Allah sebut, ya ayyuhal muzammil, wahai orang berselimut. Al-Muzammil ni kata ulama ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ditujukan kepada Rasulullah tapi kena juga kepada kita. Qumil laila illa qalila, bangunlah pada tengah malam ataupun sikit lagi waktu malam. Nisfahu awin qusminhu qalila, bangunlah setengah malam ataupun 1/3 malam. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, dan tambahkanlah membaca Al-Quran dengan bertartil. Ayat 1 hingga 4. Jadi surah Al-Muzammil Allah perintahkan Rasulullah suruh qiyamul lail. Ya, antara amalan qiyamul lail adalah baca Quran dengan bertartil. Jadi macam mana kita ingat ke amalan qiyamul lail? Lepas sembahyang kita buka Quran, buka rehan baca Quran. Tak, Rasulullah baca Quran bertartil dalam solat.
Bukankah banyak hadis Rasulullah SAW dibaca lama Quran sehingga sahabat tak mampu nak ikut Rasulullah qiyamul lail? Sehingga kadang-kadang ada lagi hadis tentang tumit kaki Nabi pecah. Aisyah tanya kenapa punya badan sampai macam tu sekali. Kenapa pecah? Sebab lama berdiri, lama banyak sangat baca Quran. Baca Quran dengan bertertib. Nabi kata, "Afala akuna abdan syakura?" Tak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi qiyamul lail ni adalah amalan Nabi yang wajib dan amalan orang soleh, orang alim dulu daripada dahulu lagi. Kelebihannya yang pertama, bila kita dah istiqamah qiyamul lail, yang pertama Allah sebut, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi padanya jalan keluar. Kelebihan pertama orang yang istiqamah qiyamul lail, Allah bagi dia jalan keluar bagi segala masalah dia. Jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya daripada sumber yang dia tak sangka-sangka. Ya. Allah bagi rezeki daripada sumber yang tak sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah tempat kita bertawakal. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah jadikan kepada setiap sesuatu ni ada qadar dia, ada kadar dia. Itu budaya dia lain lah, panjang sikit bukan qadar. Cuma yang poin pertama tu, orang yang qiyamul lail dia jadi melakukan amalan orang bertakwa, Allah bagi padanya jalan keluar segala masalah dia dan bagi rezeki daripada sumber yang dia tak sangka-sangka. Ya. Bukannya Allah bagi settle masalah, tapi Allah bagi jalan keluar. Ada seorang ni dia cerita kat saya, dia income dia sebulan 200,000. Dia kontraktor. Dia kaya, rumah besar, kereta mewah, banyak. Tapi dia dapat projek kerja, tapi dia tak tenang. Malam-malam tak boleh nak tidur. Malam fikir macam-macam. Fikir nak bayar tu, nak bayar ni, nak suap tu lagi, nak suap ni lagi, supaya bisnes dia tetap berjalan, supaya tak mati. Fikir lah sekali lama sikit, bertahun-tahun kaya, dia pun katanya nak bankrupt. Ada masalah, yang tu kena tarik, yang tu kena tarik, yang tu kena tarik. Last kali jumpa ustaz, tok guru kata qiyamul lail lah, mengadu pada Allah. Dia pun qiyamul lail. Bila qiyamul lail makin bankrupt. Qiyamul lail makin bankrupt. Tapi dia terus qiyamul lail, bersangka baik. Bankrupt, last kali bankrupt sungguh. Jadi apa kerana dia pakai kereta kancil dan wira second. Tak ada dah rumah banglo, tak ada dah. Dia menyewa je. Menyewa. Last kali dia pun teruskan qiyamul lail. 2-3 tahun lepas tu, bila berjumpa balik, saya kata dia jadi orang biasa lah. Kata rupanya ustaz, walaupun sekarang gaji saya 2-3 ribu sebulan, tapi saya lebih tenang daripada dulu ustaz. Saya boleh tidur lena berdengkur sampai pagi. Kemudian saya fikir-fikir balik, banyak nikmat Allah bagi, banyak rezeki Allah bagi. Isteri saya tak lari daripada saya walaupun kaya. Walaupun dulu kaya, sekarang saya miskin. Apa kerana dia tak pernah lari, tak pernah minta emas seburat pun. Malah dia gadai, dia buat, dia baru jual semua yang dia punya. Anak-anak saya semua dengar cakap saya. Bila saya renung balik, saya tengok kawan-kawan saya yang macam saya, yang jatuh miskin, isteri dia kebanyakannya semua minta cerai. Anak-anak semua jadi derhaka. Tapi anak saya okey, isteri saya malah makin sayang, tak ada apa-apa, ikut saya ke mana-mana. Ini antara jalan keluar Allah bagi pada dia bila dia qiyamul lail. Tak semestinya Allah bagi bisnes jadi baik, tapi adalah sesuatu yang lebih baik daripada yang kita tak sangka-sangka. Ya. Jadi berqiyamul lail lah. Baik. Yang seterusnya, orang yang qiyamul lail, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard." Kalaulah penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, sudah pasti kami akan buka baginya barakatin minas samai wal ard, keberkatan daripada langit dan bumi. Minas samai wal ard, keberkatan. Jadi orang yang sentiasa qiyamul lail ni hidupnya berkat, tubuh badannya berkat, umurnya berkat, hidupnya berkat. Berkat ni apa?
Berkat ni kebaikan berpanjangan, kebaikan bertambah. Berkat ni sesuatu yang sesuatu yang ajaib, yang tak boleh dipegang. Tak boleh buat kajian tentang, tak boleh ahli sains ambil buat kajian sebab dia tak benda yang tak nampak, benda yang tak boleh, bukan berketul. Tapi benda tu ada, rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti contohnya berkat pada sahur. Rasulullah kata wa fi sahuri barakah, pada waktu sahur ada berkat. Maka kita dituntut melewatkan sahur. Sahur makan, bulan Ramadan. Lagi 10 minit nak azan, kita makan roti dengan kurma, apa-apa kan. Lepas tu lagi 1 minit 2 minit kita stop, sunat. Lagi dekat subuh lagi besar pahala dia. Maka bila kita bersahur, kita tahan lapar. Dekat asar baru rasa perut berbunyi lapar. Tengah-tengah tu tak rasa lapar sangat. Tapi kalau kita sarapan pagi nasi lemak 2 bungkus, sampai tengah hari dah berbunyi dah perut. Nak makan apa pula ni, kedai mana pula ni? Ya. Kenapa waktu sahur panjang padahal makan sikit? Sebab kita makan waktu berkat. Jadi rasa tak lapar tersebut panjang, berkat jadi panjang. Begitulah kalau orang qiyamul lail, hidup dia berkat. Hidup berkat ni macam mana? Contoh, hidup dia 70 tahun tapi kualiti hidup dia macam 70 tahun. Itu berkat. Kualiti pahala dia macam 700 tahun, silap. Umur 70 tahun, kualiti pahala dia macam 700 tahun ataupun 7000 tahun. Allah nilai pahala dia hidup, pahala dia macam hidup 7000 tahun. Dia usaha, contoh dia usaha satu bisnes 10 tahun tapi macam orang berjaya 30 tahun. Itu orang qiyamul lail. Ya, dia ajar anak dia macam dia ajar anak dia 3 tahun. Dia ajar anak dia setahun contoh, tapi hasil dia macam 3 tahun. Macam itulah. Jadi orang qiyamul lail ni padanya berkat, banyak keberkatan. Ya, usaha dia mudah. Usaha dia, bisnes dia apa semua lancar, kehidupan dia lancar, dengan orang apa semua mudah. Allah mudahkan segalanya. Kemudian anak-anak dia insya-Allah mudah. Orang lain bila ajar anak, kalau nak tegur 10 kali tegur baru buat. Tapi dia sekali tegur terus buat. Anak dengar cakap. Ya. Anak dia belajar pun mudah. Ini antara kelebihan qiyamul lail. Kita tengok ulama-ulama pun daripada Imam Syafi'i, mana-mana ulama pun bila dia cerita tentang mak dia bangun malam qiyamul lail. Antara sebabnya, asbab mak ayah qiyamul lail lah, anak mudah belajar, mudah hafal, mudah ingat, mudah menerima ilmu. Jadi tuan-tuan, kalau kita dapat laporan cikgu panggil, anak kamu ni susah hafal Quran, anak kamu ni ada masalah ni, ada masalah ni, ada masalah ni, banyak cuba cek diri kita, rajin tak qiyamul lail. Cuba cek banyak mana kita mohon ampun kepada Allah malam-malam waktu qiyamul lail. Ya, jangan hanya marah anak sahaja, tapi ceklah diri kita. Jadi orang yang qiyamul lail dijanjikan kehidupan yang barakah. Imam Nawawi dia meninggal umur 42 tahun. 42 tahun, 43 tahun Imam Nawawi, tak sempat kahwin, bujang. Maka orang pun tengok kitab dia, beratus-ratus kitab dia, kitab karangan dia. Imam Nawawi ni Imam mazhab Syafi'i. Maka orang pun cek, orang bahagi setiap helaian dengan setiap hari umur dia. Sehari seolah-olah dia mengarang berapa helaian, berapa helai lah. Maka orang pun pelik tengok, macam mustahil pula dia boleh buat macam tu. Sedangkan dalam umur dia ni ada masa kecil, ada masa belajar, ada masa mengajar, ada masa tidur, kemudian ada masa mengarang kitab. Boleh pula masa mengarang kitab malam-malam tu dia boleh buat 2-3 helai sehari. Ya. Maknanya apa? Allah bagi keberkatan. Kalau kita buat tesis, tulis sikit, padam sikit. Tulis sikit, 2-3 baris, padam sikit, betulkan sikit. Tulis sikit, betul. Lepas tu viva pula, ada pula salah. Pergi jumpa pensyarah kita, ada salah tulisan sini. Tapi orang yang ada keberkatan ni macam Imam Nawawi, boleh jadi dah Allah bagi dia macam karamah masa kat dia. Dia tulis semua betul. Tulis, tak ada undur-undur dah. Tulis, keluar daripada kepala dia. Tulis.
tulis. Ya. Asal nak tulis je keluar air dia daripada apa yang dia belajar. Itulah orang yang ada keberkatan dalam hidup. Ya, baik. Yang seterusnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, bila sampai di Madinah, sebelum Rasulullah turun unta, orang dah lantik Rasulullah menjadi pemimpin Madinah. Allah lantik Rasulullah jadi pemimpin Madinah. Maka Rasulullah sebelum turun unta ni tinggi, jadi dia nak berucap. Orang tunggu je ucapan Rasulullah, ucap pertama seorang pemimpin. Ya, bukan selepas menang pilihan raya. Sebab Nabi bukan dilantik melalui pilihan raya. Nabi dilantik oleh majoriti penduduk di sana. Maka Rasulullah pun bagi ucapan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Orang pun dengar. Ini nasihat semua orang, Muslim dengan non-Muslim. Afshus salam, sebarkanlah salam. Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Mana yang gaduh berbaik semula. Di Madinah ada Aus dan Khazraj suka bergaduh. Maka Rasulullah hapuskan nama Aus dan Khazraj. Rasulullah sebut kamu adalah Ansar. Tak nak dengar lagi saya Aus, saya Khazraj. Kamu adalah Ansar. Bila nama last kali Al-Aus. Biasalah orang Arab kan, Al-Aus. Tak nak dia kata Al-Ansar. Nama sekarang Al-Ansar. Jadi berbaik. Kemudian wa at'imut ta'am, bagilah makan. Yang keempat Nabi pesan, wa sallu bil laili wan nas niyamun, sembahyanglah kamu pada tengah malam ketika orang tengah tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kamu pasti masuk syurga dengan selamat, kata Rasulullah. Jadi yang keempat itulah nasihat Rasulullah, wa sallu bil laili wan nas niyamun, sembahyanglah kamu tengah malam ketika orang tengah tidur. Itulah qiyamul lail. Kelebihannya apa? Tadkhulul jannata bisalam, kamu pasti masuk syurga dengan selamat. Jadi kelebihan qiyamul lail seterusnya akan masuk syurga dengan selamat. Masuk syurga dengan selamat. Tapi kalau boleh kita gabung 4 amalan itulah. Afshus salam, sebarkan salam, bagi salam ke orang, jangan menyusahkan orang. Yang kedua, wasilul arham, sambung silaturahim. Mana yang bergaduh berbaik-baik, manis muka balik, bagi salam semula. Yang ketiga, bagi makan. Alhamdulillah di Malaysia ni suka bagi makan. Ya. Jumpa saya belanja lah saya. Makanlah tu contoh. Baik, yang keempat, sembahyang tengah malam. Sembahyang tengah malam, maka masuklah kamu syurga dengan selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang seterusnya adalah masuk syurga dengan selamat. Kenapa? Adakah orang masuk syurga tak selamat? Ada. Orang masuk syurga tak selamat ni, dia masuk neraka dahulu. Bila ditimbang-timbang kan, kamu pahala ada sikit, dosa ada lagi sikit ni, tak habis. Maka masuk neraka setahun 2 tahun ke, kemudian dah keluar balik baru masuk syurga. Ramai orang macam tu. Tapi bila masuk syurga selama-lamanya lah. Tapi neraka pun pedih. Tapi orang qiyamul lail, Rasulullah jamin masuk syurga dengan selamat, tak disentuh oleh api neraka. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Besar kelebihan qiyamul lail ni, tuan-tuan. Kemudian kata Rasulullah SAW lagi, afdalus solat, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan, ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Seafdal puasa selepas bulan Ramadan adalah puasa bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Wa afdalus solati ba'dal fariḍah salatul lail. Seafdal solat selepas solat fardu adalah solat lail, solatul lail, kata Rasulullah. Solatul lail adalah qiyamul lail. Ini istilah Nabi, solatul lail, Nabi kata. Jadi solat qiyamul lail adalah solat sunat yang paling besar pahala. Nombor 1 daripada mana-mana solat sunat. Solat duha kecil, solat tasbih kecil, solat apa-apa pun semua kecil. Qiyamul lail yang paling besar. Ya, qiyamul lail paling besar. Jadi takkan kita nak lepaskan solat yang paling besar pahala yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sudah pasti solat paling besar solat fardu, tapi solat sunat nombor 1 paling besar qiyamul lail. Habis tu saya nak qiyamul lail je dah ustaz 2 rakaat, lepas tu solat lain saya tak nak buat. Tak boleh juga, kena buat juga solat lain. Tapi qiyamul lail bukan 2 rakaat je. Qiyamul lail yang terbaik ikut Nabi, 11 rakaat.
dan tahajud dan witir sahaja. Itu ikut Nabi. Sekali-sekala bolehlah kita selit hajat, taubat, tak ada masalah. Bagi siapa yang faham qiyamul lail Nabi, dia tak risaulah tak buat tahajud ke taubat. Sebab apa? Dalam doa-doa Nabi, dalam qiyamul lail Nabi tu ada permintaan yang kita nak apa-apa. Seumpama solat hajat lah tu, ada permintaan minta ampun, istighfar kepada Allah. Seumpama solat taubat lah tu. Ya. Baik. Di akhirat kelak, kata Rasulullah SAW, khutbah semalam pun ada sebut, amalan pertama dihisap adalah solat. Kalau solat baik, baik semua amalan. Kalau solat tak baik, tak baik semua amalan. Sambungan daripada hadis tu, dalam hadis yang lain disebutkan bahawa kalau solat tak baik, maka Allah tanya malaikat, bawakan amalan solat sunat dia yang lain, tampung segala kekurangan solat fardu. Maka dia ambillah pahala solat sunat rawatib. Ya. Tak cukup solat sunat rawatib, solat qiyamul lail. Kalau kita buat qiyamul lail bukan banyak, tapi mengamalkan qiyamul lail lagi-lagi macam Nabi SAW, maka ditampung segala kekurangan solat fardu. Selamatlah kita. Semua amalan lain selamat belaka. Syukurlah jawabnya, insya-Allah. Itu kelebihan qiyamul lail. Dapat menyelamatkan kita di akhirat, menyelamatkan amalan solat kita dengan qiyamul lail itu. Kemudian seterusnya, orang yang qiyamul lail Allah angkat darjat jadi orang berzikir. Berzikir ni tak semestinya kata tasbih la ilaha illallah, tak semestinya. Kita nak angkat, Allah nak angkat darjat kita jadi orang berzikir ni, antaranya adalah qiyamul lail. Sabda Rasulullah, iza staiqaza ar-rajulu minal lail, bila seorang lelaki ni dia bangun waktu tengah malam, wa ayqaza imra'atuhu, dia pun kejut isterinya, fa shallaya raka'atain, dua-duanya pun solat 2 rakaat. Kutiba minadz zakirin Allah katsiran wa dzakirat, Allah akan tulis baginya golongan yang banyak berzikir kepada Allah, lelaki dan perempuan. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Jadi kata Rasulullah, seorang lelaki dia bangun, dia kejut isteri, dua-dua sembahyang 2 rakaat. Qiyamul lail lah tu. Dia sembahyang 2 rakaat, baru 2, maknanya ni minimum. Kemudian Allah tulis baginya golongan yang banyak berzikir. Amalan qiyamul lail, tapi angkat darjat jadi orang berzikir. Kenapa macam tu? Sebab qiyamul lail pun salah satu zikir. Sebab kita ingat Allah. Kita sembahyang kan, Allah Akbar, kita ingat Allah. Kita dah sebut nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu kita ingat Allah, berzikirlah tu. Jadi pengajaran daripada hadis ini ada beberapa. Yang pertama, dalam sesebuah keluarga, orang yang patut bangun awal adalah suami nombor 1. Sebab dia suka ni, seorang lelaki bangun kejut isteri. Kalau isteri je asyik bangun dulu, isteri kena kejut suami, maknanya suami tu lemah. Lemah sebenarnya. Sekali bini uzur ke sakit ke tak bangun-bangun, tak bangun pakai sudahlah suami. Lepas tu mahu ke isteri, kenapa tak kejut abang? Abang dah terlepas subuh, berdosa abang, awak tanggung suara. Dosa abang, mana dia tanggung, dia tanggung sendiri. Dia ketua keluarga. Ya. Jadi suami kena bangun awal sebenarnya. Baik. Kemudian sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat ni, dua-dua sembahyang 2 rakaat sama ada solat berjemaah ataupun tak. Kenapa sebut macam tu? Sebab solat qiyamul lail ni tak sunat berjamaah, tapi boleh berjamaah. Sebab Rasulullah SAW bila dia bangun qiyamul lail, dia tak kejut isteri dia, dia sembahyang dulu. Sembahyang dulu, dekat subuh baru dia kejut Aisyah. Dia pergi isteri rumah lain pun sama juga, dia sembahyang dulu, dekat subuh baru kejut. Kadang-kadang isterinya sembahyang sekali dengannya, kadang-kadang tak sembahyang, dia sembahyang asyik-asyik. Kadang-kadang Nabi sembahyang dulu, sahabat pun datang belakang ikut jadi makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun bagilah jadi makmum. Ya. Sebab apa Nabi tak kejut sembahyang daripada awal? Sebab Nabi sembahyang lama. Bukan semua sahabat mampu ikut Nabi. Bagi Nabi qiyamul lail ni wajib. Jadi kita ni walaupun tak wajib, sunat, buatlah sekadar kemampuan kita. Ya. Maka sebab itulah Rasulullah kata fasalla ya rakaatain, dua-dua ni sembahyang 2 rakaat. Solat sunat yang sunat berjamaah ada berapa? Solat hari raya Aidilfitri, solat hari raya Aidil Adha, solat gerhana matahari, solat gerhana bulan, yang ni yang sunat berjamaah. Solat tarawih
bulan Ramadan, termasuk witir lah bulan Ramadan, solat tarawih. Tu pun ada juga Nabi buat seorang-seorang. Nabi tak keluar, sahabat tunggu je. Ya. Solat apa lagi? Solat minta hujan. Solat ajak ustaz, bukan sunat berjemaah. Tak. Solat ajak pun antara solat yang bersendirian. Solat duha bersendirian juga. Ya. Baik. Jadi kelebihan tadi Allah angkat jadi orang yang berzikir. Pintu syurga ni ada 8. Antaranya pintu royan, pintu zakat. Ya, royan pintu orang puasa, pintu zakat orang suka sedekah, pintu sedekah. Ya, boleh jadi salah satunya pintu zikir. Jadi bila kita masuk syurga, kita nak masuk syurga, mudah-mudahan Allah panggillah kita. Kalau tak panggil pintu puasa ke, pintu solat ke, panggillah pintu zikir, sebab kita telah berqiyamul lail. Baik, kemudian yang seterusnya, dua lagi. Orang yang qiyamul lail ini dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, sehat, bersemangat dan bertenaga. Sabda Rasulullah, "Muqidah syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza wa nama thalathan qad." Syaitan akan ikat tengkok kita ni, salah seorang kamu, kata Rasulullah, dengan 3 ikatan. Yang beribukul la'ukratin alaika lainun tawilun farqun. Ditulis pada setiap ikatan tersebut, bagi engkau tidur yang lama panjang, tidurlah. Ditulis kat tali tersebut. Setiap kita, sama ada kita baca doa ataupun tak baca doa, ditulis. Ya. Alaika lailun tawilun farqun, soalan jampi. Habis itu, ustaz, apa guna saya baca doa? Kita baca doa ikut sunnah Nabi. Tujuannya tak diganggu syaitan, antara tujuannya. Habis itu kena ikat. Kena ikat je. Belum tentu diganggu. Ikat saja. Ya. Jadi kata Rasulullah, fa inistayqaza fa zakarallah in halat uqdah. Bila dia bangun, dia pun sebut nama Allah, putus satu ikatan. Alhamdulillah. Putus satu ikatan. Lemah sangat ikatan syaitan. Ya, tak perlu kita buka simpul. Macam mana? Tak ada. Alhamdulillah, putus satu ikatan. Fa in tawadda'an halat uqdah. Bila dia berwuduk, putus ikatan kedua. Disebut auzubillahi minasyaitonir, bismillahirrahmanirrahim. Putus ikatan kedua. Tinggal satu lagi. Fa in sallan halat uqdah. Bila dia solat, putus semua ikatan tiga-tiga tersebut. Allahu akbar. Sudah pastilah solat qiyamul lail. Putus habis 3 ikatan. Lemah ikatan syaitan. Tak perlu kita tarik simpul apa semua. Buat 3 perkara ni, sebut nama Allah, putus. Bangun, sebut nama Allah, alhamdulillah. Kemudian berwudu, sebut nama Allah, bismillah, betul-betul. Kemudian takbir, semayang, sebut nama Allah, putus 3-3. Maka jawab, kata Rasulullah, fa asbahana syaitan tayyiban nafs. Maka berpagi-pagi jiwanya segar, cergas. Bila putus 3 ikatan tersebut. Wa illa, kalau tak, kata Rasulullah, asbah khabisan nafsi kaslan. Berpagi-pagi jiwanya malas, lemah dan tak bersemangat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak bersemangat, lemah, kata Rasulullah. Kalau apa? Kalau tak putus 3 ikatan. Bunyi macam mudah, tak ramai boleh buat, tuan-tuan. Ramai bila bangun dia terus tengok telefon. Bangun je pegang telefon, capai telefon. Tak sebut dah nama Allah. Kan? Capai telefon, scroll. Sebab apa? Orang bangun pagi ni dia malah bercakap kadang-kadang. Dia memang malah bercakap. Tapi kalau dibangun dia sebut kalimat Allah mula-mula, oh itu memang luar biasa. Alhamdulillah. Panjang sikit. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma, doa bangun tidur lah. Kan? Kalau dia tengok telefon, tak betul lagi, ada lagi 3. Kan? Dia pun pergi bilik air. Bismillahirrahmanirrahim. Putus. Tinggal 2. Kan? Tinggal 2. Sebab bangun tadi tak sebut nama Allah. Dia pun pergi dekat sejadah sembahyang sunat 2 rakaat, ataupun terus pergi masjid lah. Allahu Akbar, tu pun bagus dah, pergi surau. Kan? Ada orang bangun tak apa pergi surau. Pergi surau, imam pun takbir. Ada lagi 2 ni, kan? Allahu Akbar, dia pun Allah Akbar. Allahu Akbar. Putus 1, tinggal 1. Tinggal 1, tak habis. Sebab itulah kita tengok kadang-kadang orang sembahyang subuh tu huyuh ayam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan panjang sangat yang baca, tu pun uyuh ayam mengantuk sebab tak putus habis.
Sebab jiwanya malas lagi, jiwanya masih tak bersemangat. Jadi kalau boleh kita putus sebelum subuh. Kita bangun sebut Alhamdulillah, kita berwuduk, kita pun solat sunat. Solat sunat 2 rakaat, tahajud lah. Tahajud, witir ke 3 rakaat. Dah selesai putus 3-3, kita pergi masjid, kita nak solat sunat pun, solat sunat dalam keadaan dah habis dah. 3 ikatan, dah cergas dah. Kita sembahyang subuh pun dah cergas dah. Ya. Jadi pesan pada anak-anak, bangun sebut nama Allah, ambil wuduk biar betul-betul rata, jangan sikit-sikit yang macam pakai bedak tu. Sebut nama Allah betul-betul. Kadang-kadang dia malas sebut bismillah kuat-kuat. Dah baca bismillah belum? Dah. Dia macam tu je. Tak dengar bismillah. Sebut biar betul jelas. Kita kena bangga dengan bismillah, dengan kalimah-kalimah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, biar jelas. Biar syaitan ada dekat ni dengar. Tali kat sini putus terus. Baik, kemudian seterusnya, jadi orang yang lelaki yang mulai selalu, dia cergas sebenarnya, jiwanya cergas. Pagi-pagi lagi dia cergas. Sebab awal-awal sudah putus. Ya, Ustaz, saya tak sempat qiyamul mulai, tapi saya pergi masjid, saya sunat qabliyah subuh. Pun boleh, dia kena putus juga. Ketika qabliyah subuh. Bagus. Ustaz, saya putus kali ketiga ketika solat subuh. Pun boleh. Tak ada masalah. Cuma nak bagi tahu lagi awal lagi bagus. Kemudian seterusnya yang terakhir sabda Rasulullah SAW, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla layli ila as-sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia ketika berbaki 1/3 malam. Turun ke langit dunia maksudnya dekat dengan kita. Pintu langit terbuka dan Allah dekat dengan kita. Yaqul, Allah berfirman, "May yad'uni fa astajib lah." Mana orang nak berdoa pada aku nak mustajab. May yas'aluni fa u'tiyah. Mana siapa orang yang nak meminta-minta dengan aku nak bagi. Wa may yastaghfiruni fa aghfir lah. Siapa mana-mana orang yang nak minta ampun pada aku nak ampun dosa-dosanya. Kata Allah. Allah berfirman dalam hadis kursi, setiap malam 1/3 malam waktu sahur. Maknanya pintu langit terbuka, Allah menunggu-nunggu 3 benda ni. Siapa nak minta, aku nak bagi. Ya. Yang pertama, minta yad'uni. Yad'uni iaitu doa. Berdoa. Doa-doa yang paling utama adalah doa daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa. Jadi tuan-tuan, kita kena hafal beberapa doa. Doa Al-Quran dan doa hadis. Doa Al-Quran, Rabbana atina, macam itulah, Rabbi ja'alna muqimas shalah, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya, itu dalam qiyamul lail, sama ada dalam bukan dalam solat lah, di luar solat kita kena baca. Kemudian doa daripada hadis Nabi pun kita kena hafal beberapa. Doa di Nabi pun banyak lah. Kalau yang dekat sekarang ni, musim sekarang ni, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun, itu doa Nabi lah tu. Kita hafal. Yang kedua, may yas'aluni, siapa nak meminta-minta, aku nak bagi. Selain kita hafal doa Al-Quran dan hadis, kemudian yas'aluni ni kita minta permintaan kita. Ya Allah, esok aku nak nak beli tanah dekat sini. Ya Allah, mudahkanlah urusan aku, ya Allah, sekian. Janganlah aku ditipu, jagalah diri aku, gitu-gini. Boleh. Ya Allah, esok anak aku nak temuruga, ya Allah, esok sekian. Boleh. Mintalah permintaan kita, mengadulah apa-apa sekalipun. Allah Maha mendengar dan Allah tunaikan permintaan kita. Yang ketiga, wa may yastaghfiruni, siapa nak minta ampun. Jadi dalam aktiviti qiyamul lail pun jangan lupa kita minta ampun. Astagfirullah paling pendek. Wa atubu ilaihi, aku bertaubat kepada Engkau. Ya. Apa-apa jenis istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa-apa jenis istighfar. Jadi 3 benda ni jangan tinggal, sebab Allah menunggu-nunggu. Dan yang mula-mula saya baca tadi surah Az-Zariyat, orang ahli syurga ni sebab apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka ini beristighfar. Orang dalam syurga, orang dalam syurga ni dekat waktu sahur dia memohon keampunan. Ya, jadi antara zikir yang perlu kita banyakkan ketika aktiviti qiyamul lail adalah istighfar. Sebab tu kadang-kadang saya kurang berkenan bila qiyamul lail je
Asalkan mulai aja mesti nak berzikir berlagu. Ya, subhanallah walhamdulillah boleh. Itu memang zikir ada dalam hadis Nabi. Wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah. Itu tak ada dalam hadis Nabi. Nabi tak pernah berzikir dengan zikir itu. Tapi itu famous di Malaysia. Nur Muhammad sallallahu laisa laha min dunillahi kashifah. Itu pun tak ada. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tapi famous di Malaysia ni. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Ustaz pandai ni semua. Memanglah dulu saya buat macam tu juga. Masa saya muda-muda dulu saya belajar, saya sukalah zikir kan. Bila dah belajar-belajar, itu pun tak ada. Yang Nabi suruh bila kita bangun waktu tahajud, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Apa lagi? Hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah. Itu antara zikir-zikir yang tak itulah. Jadi yang sepatutnya kita kena zikir apa? Zikir-zikir, doa-doa daripada Nabi SAW. Barulah yang mulai kita berkualiti. Bukan lagu yang perlu kita yang kita kena yang kita nak, ya, tapi solat. Dalam solat banyak baca Quran. Itu yang paling patut. Kemudian zikir Nabi. Kemudian zikir Nabi mudah je. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, astaghfirullah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Banyakkan. Kemudian zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dekat waktu sahur beristighfar. Banyak beristighfar orang ahli syurga. Jadi tuan-tuan dah habis zikir semua kan? Dah habis doa walhamdulillahi rabbil alamin. Surah pun tarhim. Ya arhamar rahimin arhamna. Tuan-tuan pun siap-siap nak pergi masjid kan? Nak pergi surau. Tuan-tuan jangan lepas istighfar. Sebab amalan istighfar dekat waktu-waktu sahur ni adalah amalan ahli syurga, disebut dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Tuan-tuan istighfar lah. Astagfirullah, astagfirullah. Start tu. Astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Sampai masih astagfirullah, astagfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Janganlah Allahu akbar, Allahu akbar, astagfirullah. Tak ada lah. Dia sampai azan waktu afdal istighfar tersebut. Barulah insya-Allah qiyamul lail kita berkualiti, mengikuti sunnah-sunnah orang-orang soleh terdahulu, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi cukup sekadar ini. Yang baik itu dari Allah, yang kurang lemah saya mohon maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.